Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini untuk kita meneruskan perbincangan kita. Yang mana hari ini 13 Syaban 1444 Hijrah. Yang mana sunat kepada kita untuk berpuasa selain daripada hari ini bertemu dengan tiga sunnah, iaitu yang pertamanya sunnah Syaban, sunnah berpuasa pada bulan Syaban. Yang kedua, sunnah berpuasa pada hari Isnin. Pada hari Isnin sebagaimana amalan Nabi SAW. Yang ketiga, sunnah berpuasa pada hari-hari putih. Hari-hari putih itu merujuk kepada 13, 14 dan 15 hari bulan Hijrah. Jadi hari ini 13 Syaban. Maka dengan sebab itu sunat untuk kita berpuasa. Jadi macam saya sebut tadi, hari ini bertemunya 3 hari ataupun 3 sempena yang ianya semuanya disunatkan. Itu pertamanya bulan Syaban, yang kedua hari Isnin, dan yang ketiganya ialah hari-hari putih. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Cuma apa kita nak bincang pada pagi ni? Sebab tentang puasa telah pun kita bincangkan pada minggu lepas. Pada minggu lepas kita telah bincangkan tentang isu-isu yang berkaitan dengan puasa. Hari ini kita nak lihat kepada peristiwa. Apakah peristiwa yang berlaku dalam bulan Syaban? Iaitu yang pertama sekali, hari ini 13 Syaban, besok 14 Syaban. So malam esok adalah malam nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban. Jadi itu satu peristiwa ataupun satu waktu yang sangat istimewa. Apakah keistimewaan malam nisfu Syaban? Itu satu persoalan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Malam nisfu Syaban ni satu malam yang sangat istimewa sebab apa? Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang menyatakan tentang kelebihannya. Walaupun terdapat banyak juga hadis-hadis yang tidak sahih, hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif dan seumpamanya berkaitan dengan kelebihan malam nisfu Syaban. Namun begitu ada juga hadis yang bertaraf hasan. Hadis hasan ni maknanya yang hampir kepada sahih, yang boleh dijadikan sebagai satu hujjah, yang berkaitan tentang malam nisfu Syaban. Iaitu hadisnya ialah Nabi SAW bersabda yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya pada malam nisfu Syaban. Fayaghfir lil jami', maka Allah Taala akan mengampunkan dosa hamba-hambanya semua sekali, illa al-musyrik atau al-musyahid, kecuali dua golongan yang tidak mendapat pengampunan daripada Allah Taala, iaitu orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang saling bermusuhan di antara satu sama lain. Baik. Daripada hadis ni menunjukkan kepada kita bahawa satu keistimewaan malam nisfu Syaban ni, apabila Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hamba-hambanya dengan pandangan yang khusus, pandangan yang utama. Jadi oleh kerana malam itu merupakan malam yang istimewa, maka Allah nak melihat apakah amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Sebab itu dalam hadis menyatakan bahawa Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa hamba-hambanya yang memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi dua golongan yang tak akan diampunkan oleh Allah, iaitu yang pertama golongan syirik. Orang syirik pada Allah Ta'ala ini memang tak akan diampunkan. Bahkan kalau dia mati kerana syirik pun, dia akan masuk neraka selama-lamanya.
berdasarkan kepada ayat Quran dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa orang yang syirik pada Allah, dan Allah mengampunkan dosa selain daripada syirik bagi sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi itu jelas. Iaitu seseorang yang hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala fail. Sebab apa? Sebab dia syirik pada Allah Ta'ala. Dia percaya kepada selain daripada Allah yang boleh memberi bekas, yang boleh memberi kesan, yang boleh bagi manfaat, yang boleh bagi mudarat. Sedangkan yang maha memberi manfaat dan mudarat itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Seterusnya, yang juga tidak dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, golongan musyahin. Siapa itu? Golongan yang saling bermusuhan di antara satu sama lain. Orang yang bermusuhan. Ini melibatkan kesalahan sesama manusia. Kalau tadi kita kata syirik ini merupakan kesalahan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, musyahin ini golongan yang saling bermusuhan, yang bergaduh, yang bertelingkah, yang kita kata tidak memperelokkan hubungan sesama manusia. Sebab apa? Sebab kita dituntut untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan juga memperbaiki hubungan dengan manusia. Kalau hubungan kita dengan Allah cantik, dengan manusia tak cantik, maka dikira tak cantik. Begitu juga kalau hubungan kita dengan manusia cantik, hubungan kita dengan manusia cantik, tapi dengan Allah tak cantik, maka begitu juga tidak cantik juga. Jadi kedua-duanya mesti diseiringkan, iaitu hablum minallah dengan hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Kedua-duanya perlu diseiringkan. Sebab itu, malam nisfu Sya'ban ni satu malam yang istimewa. Ya Allah memberikan pengampunan kepada semua orang memohon keampunan kepada Allah, orang yang beribadat kepada Allah, orang yang menghidupkan malam tersebut. Kecuali orang yang terus syirik pada Allah, orang yang terus bermusuh sama manusia, maka dua golongan ini tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu, yang pertama, kita hendaklah mengikhlaskan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan melakukan sebarang syirik kepada Allah. Contoh syirik bagaimana? Syirik dalam kalangan masyarakat kita ni kadang-kadang percaya kepada tangkal, percaya kepada azimat, percaya pada batu cincin, percaya kepada makhluk yang boleh memberi kesan dan seumpamanya. Percaya pada bomo, contohnya. Ini semua perkara-perkara yang khurafat yang boleh bawa pada syirik. Kadang-kadang dia percaya pada kubur-kubur. Macam di Melaka itu, di sungai Pulau Besar di Melaka. Ramai yang pergi ke sana untuk bayar nazar, pergi sembelih korban di perkuburan dan sebagainya. Ini semua merupakan perkara syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu, kalau kita nak mendapatkan pengampunan daripada Allah, terutamanya malam esok, malam nisfu Sya'ban, maka hendaklah kita tidak mensyirikkan Allah. Begitu juga, kita nak kena pastikan supaya kita tidak bermusuhan. Sebaliknya, kita berkasih sayang sesama manusia. Sebab kasih sayang itu merupakan perkara yang sangat-sangat dituntut. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Sebab itu kalau kita tengok kepada hadis Nabi SAW, Nabi semasa mula-mula sampai ke Madinah Al-Munawwarah, antara ucapan awal Nabi, iaitu Nabi menyatakan tentang 4 perkara atau 4 golongan yang akan masuk syurga dengan penuh kesejahteraan. Kalau kita amati hadis itu, 4 golongan yang disebut oleh Nabi, 3 golongan melibatkan seseorang yang memperbaiki hubungan sesama manusia. Dan 1 golongan yang melibatkan memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala. Makna di situ, memperbaiki hubungan dengan manusia itu merupakan antara perkara yang sangat penting. Sehingga daripada 4 elemen, 4 golongan, 3 daripadanya yang masuk syurga adalah golongan yang memperbaiki hubungan sama manusia. Siapakah golongan tersebut? Nabi SAW menyatakan, Ya ayyuhan nas, afshus salam, wasirul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bilail wa nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Sadaqa Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, iaitu, wahai manusia,
Afshus salam, tebarkanlah ucapan salam. Jadi ucapan salam ni melibatkan hubungan sama manusia. Ini juga merupakan salah satu faktor yang memudahkan seseorang masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Afshus salam, kita bagi salam, sama ada orang yang kita kenal ataupun orang yang kita tak kenal, kita jumpa, kita bagi salam. Yang keduanya, wa at'imut ta'am, kita bagi makan, terutama kepada orang yang memerlukan. Kita tidak bakhil. Kita memberi makan, memberi pertolongan, memberi bantuan. Bulan puasa kita memberi orang makan untuk berbuka puasa. Sebagaimana hadis Nabi, man fattara sa'iman falahu ajr mithl ajr la yanqusu minhu syai', atau kama qala, sesiapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu dengan tidak mengurangi daripadanya sedikit pun. Jadi maknanya di situ, wa at'imut ta'am ni juga melibatkan hubungan sama manusia. Kita memberi bantuan, kita memberi pertolongan, kita ada sifat prihatin terhadap manusia yang lain, terutamanya orang beriman pada Allah. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Sesiapa yang tidak mengambil berat hal ehwal orang Islam, maka dia bukanlah daripada kalangan mereka. Maka di situ menunjukkan betapa pentingnya untuk kita mengambil berat dan juga kita membantu di antara satu sama lain. Kemudian yang ketiganya, wasilul arham, hubungkan silaturahim. Wasilul arham, hubung silaturahim. Ini juga perkara yang melibatkan hubungan sesama manusia yang boleh memperoleh syurga. Sebaliknya, orang yang memutuskan silaturahim tak boleh masuk syurga. La yadkhul jannah qati'ur rahim. Kata Nabi, tak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Silaturahim ni makna apa? Orang yang mempunyai hubungan kerabat. Itu maksud silaturahim. Orang yang mempunyai hubungan kaum kerabat dengan kita. Sebab rahim itu berasal daripada rahim ibu. Jadi, bertemu pada rahim ibu. Maknanya datuk nenek kita, ada anak, cucu, sepupu, sepakat. Ini semua kaum kerabat disebut sebagai kewajipan pada kita untuk menghubungkan silaturahim. Apatah lagi dalam suasana pada hari ini, ramai yang mengabaikan aspek ini. Sehingga ada yang berlakunya bukan sekadar tidak kenal di antara kaum kerabat, tetapi bermusuhan di antara satu sama lain. Bergaduh adik-beradik punca kerana harta pusaka, itu yang paling banyak sekali. Maka ini satu perkara yang perlu diselesaikan. Kalau tidak selesai juga, maknanya tipislah peluangnya untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya, kalau kita lihat daripada hadis ini, ketiga-tiga, yang pertamanya memberi salam, yang keduanya memberi makan, yang ketiganya menghubungkan silaturahim, ketiga-tiganya melibatkan hubungan sesama manusia. Yang keempat, baru Nabi kata, wasallu bilail wa nasu niyam, solat pada waktu malam tatkala orang lain sedang tidur. Ini barulah hubungan sama Allah Ta'ala, hubungan dengan Allah. Maka itu merujuk pada qiyamul lail. Tadkhulul jannata bisalam, apabila kamu melakukan perkara itu, kamu masuk syurga dengan penuh kesejahteraan. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, menunjukkan kepada kita bahawa pentingnya untuk malam nisfu Sya'ban sebagai contoh. Sebelum sampai kepada malam tersebut, kita selalu sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala dan kita memperbaiki hubungan sesama manusia supaya kita termasuk dalam kalangan hamba Allah yang mendapat pandangan khusus daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mendapat kebaikan pada malam nisfu Sya'ban, dan seterusnya kita akan mendapat pengampunan daripada Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Maka daripada hadis itu juga menunjukkan kepada kita sunat untuk kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Cumanya, bagaimanakah cara, apakah amalan yang perlu dilakukan pada malam nisfu Sya'ban? Sebab biasanya dalam masyarakat kita, mereka yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, ada yang membaca Yasin sebanyak 3 kali. Ada yang menunaikan salat sunat panjang umur, salat sunat murah rezeki, salat sunat meningkatkan iman. Jadi apakah amalan seumpama ini wajar dilakukan? Itu jadi ini juga satu persoalan yang boleh kita bincangkan. Iaitu yang pertama sekali dari sudut membaca Yasin. Membaca Yasin merupakan satu amalan yang baik. Sebab Yasin ini salah satu surah di dalam Al-Quran. Maka membaca Al-Quran itu merupakan satu amalan
yang sememangnya amat-amat digalakkan, bahkan dituntut daripada kita untuk kita membacanya. Maka dengan sebab itu, bagi mereka yang nak membaca Yasin pada malam nisfu Sya'ban, dipersilakan. Kerana ia termasuk dalam perkara-perkara baik untuk diamalkan. Cuma apakah terhad kepada 3 kali? Maka bilangan itu tidak terhad. Nak buat sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh, 10 kali pun boleh. Tidak ada satu ketetapan bilangan bacaan Yasin untuk dilakukan. Cumanya dalam masyarakat kita biasanya macam kita ambil wuduk 3 kali, kita basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali. Maka begitu juga bila mana kita baca Yasin 3 kali. Maka 3 itu, nombor 3 itu merupakan satu angka yang sememangnya sudah menjadi kelaziman kepada kita untuk kita melaksanakannya. Maka ianya tidak menjadi satu masalah dan satu kesalahan. Bahkan boleh kita laksanakan. Cuma bacaan itu mestilah bacaan yang baik. Bacaan dengan itu bukanlah sekadar nak mencukupkan bilangan sahaja, sehingga kan dibaca pun dengan begitu cepat, begitu kalut baca, semata-mata nak mencukupkan bilangan yang 3 kali tersebut. Jadi persoalan yang pertama kita sebut tadi, untuk baca Yasin boleh untuk kita lakukan, sama ada kita baca secara berseorangan maupun secara di dalam ahli keluarga, berkumpulan, ataupun kita buat di masjid ataupun di surau atau di mana-mana sahaja untuk kita laksanakan. Baik, jadi maknanya kita boleh melaksanakan amalan tersebut di mana-mana sahaja. Di rumah kah, di masjid kah, di surau kah, tidak menjadi suatu masalah. Baik, bagaimana pula dengan solat? Solat yang dilakukan. Solat 2 rakaat panjang umur. Solat 2 rakaat murah rezeki. Solat 2 rakaat tambah iman. Ini merupakan sesuatu yang tidak sahih. Bahkan solat ni kita mesti berasaskan kepada apa yang diajar kepada kita oleh Nabi SAW. Tidak boleh semata-mata kita tunaikan solat begitu saja. Tanpa asas. Sebab apa? Sebab perkara itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, oleh para sahabat dan juga para salafus salih. Iaitu dari sudut melaksanakan solat itu dengan panjang umur. Solat panjang umur tak ada. Begitu juga solat murah rezeki tak ada. Solat kita kata solat apa tadi, panjang umur murah rezeki tingkat iman, contohnya. Maka itu merupakan sesuatu yang tidak wujud sebenarnya. Maka kalau kita nak solat juga boleh, solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak. Itu tidak ada masalah. Tetapi tidak dijenamakan solat-solat tertentu. Sebab hari ni semua orang nak letak sebagai satu jenama. Jenama. Contohnya, kalau macam tu, akhirnya jadi cacar merbau bab solat ni. Orang akan buat solat apa? Solat masuk rumah baru, dia buat solat masuk rumah baru. Naik pangkat pula, solat naik pangkat. Jadi semua dijenamakan solat tersebut. Usolli sunatan naik pangkat raka'atain lillahi ta'ala, contohnya. Aku sembahyang solat sunat naik pangkat 2 rakaat. Jadi benda-benda macam ni tidak boleh kita create sendiri. Sebaliknya kita mesti berasaskan kepada nas, kepada nas kepada dalil, kepada dalil. Maka dengan sebab itu bab solat ni kita boleh tunaikan solat. Contohnya antara maghrib dan isya nak tunaikan solat awabin ke, tunaikan solat mutlak ke, solat hajat ke, solat taubat ke, dan sebagainya. Maka tidak menjadi masalah untuk kita menghidupkan malam tersebut. Sebab apa? Sebab dari sudut ketetapan, apakah ada satu ketetapan khusus untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Itu juga satu persoalan. Apakah ada satu ketetapan yang khusus untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Dia sebenarnya tidak ada satu ketetapan. Kita sebut tadi bahawa yang jelasnya ada hadis Nabi SAW yang menunjukkan malam itu malam yang special. Malam itu
malam yang special. Tetapi dari sudut apakah amalan yang khusus pada malam nisfu Sya'ban, maka sebenarnya itu tidak ada. Amalan yang khusus itu tidak ada. Sebab itu kita boleh juga untuk melakukan apa-apa amalan yang baik yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu, antara amalan yang boleh kita lakukan ialah kita menghidupkan malam, terutama 2/3 malam, 1/3 yang terakhir, untuk memperbanyakkan amal ibadah. Amal ibadah. Bermula daripada maghrib lagi. Bermula daripada maghrib lagi, sampailah kepada subuh, sepanjang malam tersebut. Sebab ada hadis yang menyatakan bahawa bahawa walaupun hadis ini tak kuat lah, iaitu Allah turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban. Yanzilullah azza wa jalla lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'i dunya. Fayaghfir li kulli nafs illa insanan fi qalbihi syahna awil musyrik billahi azza wa jalla. Maknanya Allah Ta'ala mengampun ke setiap yang bernyawa kecuali orang yang ada dalam hatinya permusuhan dan juga orang yang syirik kepada Allah. Jadi hadis itu lebih kurang hadis yang kita sebut tadilah. Cumanya samalah juga bagaimana Allah Ta'ala melihat kepada hambanya. Allah turun tu kata-kata kiasan lah, mana Allah dekat dengan kita. Allah nak tengok apa yang akan kita buat pada malam tersebut untuk Allah Ta'ala memberikan pengampunan, kecuali dua golongan yang takkan dapat pengampunan, iaitu golongan yang syirik kepada Allah dan juga golongan yang bermusuhan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka dengan sebab itu menunjukkan bahawa kelebihan malam nisfu Sya'ban adalah sabit. Sabit, jelas, tak khilaf sebenarnya kelebihan malam itu. Namun begitu, amalan tertentu pada malam tersebut, itu saja yang kita kata tidak ada yang khusus. Tidak ada pengkhususan, tak ada. Melainkan amalan yang bersifat umum. Macam memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan istighfar kepada Allah, memperbanyakkan solat-solat sunat, memperbanyakkan doa, memperbanyakkan sedekah dan sebagainya. Jadi maknanya di situ menunjukkan bahawa amalan itu adalah terbuka, amalan secara umum. Apa-apa amalan yang baik untuk kita lakukan. Maka dengan sebab itu kita dituntut pada malam nisfu Sya'ban, malam esok lah, untuk kita memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana macam kita sebut, ianya mempunyai kelebihan dan terdapat padanya keampunan serta penerimaan khusus bagi yang memohon ampun dan yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu Al-Imam Syafi'i sendiri mengatakan sesungguhnya berdoa pada malam nisfu Sya'ban merupakan doa yang sangat mustajab. Jadi Al-Imam Syafi'i, imam kita lah, imam mazhab kita, Imam Syafi'i, dia mengkategorikan, dia meletakkan bahawa sehinggakan dia menyatakan bahawa menghidupkan malam itu dengan doa merupakan antara malam yang sangat-sangat mustajab doa, iaitu malam nisfu Sya'ban. Baik. Sebab apa? Sebab dalam hadis juga menunjukkan bahawa keampunan Allah sangat luas pada malam tersebut. Dan antaranya juga firman Allah yang menceritakan bagaimana Allah Ta'ala itu bersifat dengan pengampun. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Dalam surah Nuh yang menyatakan, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Allah Ta'ala dia adalah maha pengampun. Jadi pada malam tersebut kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan macam yang saya sebut tadi bahawa kita menjauhkan dosa syirik. Dosa syirik. Melainkan kalau betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi mereka yang tak bertaubat, kena cepat-cepat taubat. Bagi yang telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab syirik ni kadang-kadang berlaku dengan pelbagai cara. Dulu saya teringat almarhum Dr. Haruddin telah menceritakan, ada seorang ni, dia ni diuji dengan penyakit. Lalu dia pergi ke Darul Syifa untuk berubat.
Daripada Rusifah untuk berubat dengan menggunakan rawatan Islam, menggunakan ayat Quran. Tiba-tiba Allah nak uji dia lagi. Dia berubat tak baik. Tak baik. Masih lagi sakit. Lalu orang pun bagi tahu pada dia untuk pergi pada satu bomo siam. Dia pun pergi dalam bomo siam tersebut. Bila bomo siam tu, bomo tu kata ambil satu patung. Patung contohnya patung. Ambil jujur atas kepala. Tak atas kepala, ikut baca mantra. Baca mantra yang dibaca oleh bomo itu. Dia pun baca mantra. Mungkin memuja jin ke, memuja setan dan sebagainya. Maka akhirnya baik. Baik. Ini satu ujian Allah kepadanya. Bila baik, dia pun kata, tak pakai Quran pun tak pakai, dia kata. Ambil siam bagus, dia kata. Akhirnya dia syirik pada Allah, bahkan kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya di situ, kena ingat bahawa jangan sampai syirik. Kalau syirik, maknanya tidak mendapat pengampunan daripada Allah. Baik. Begitu juga orang yang bermusuhan tak akan mendapat pengampunan daripada Allah. Disebut dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, tuftahu abwabul jannah yaumal isnain wa yaumal khamis. Fayughfar li kulli 'abdin la yushriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Fayuqal anziru hadhaini hatta yastaliha. Anziru hadhaini hatta yastaliha. Anziru hadhaini hatta yastaliha. Hadis itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya hadis sahih, tuan-tuan. Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya pintu-pintu syurga tuftah abwabul jannah. Sesungguhnya terbuka pintu-pintu syurga pada hari Isnin dan hari Khamis. Maknanya hari Isnin. Terbuka pintu-pintu syurga, sebab tu Nabi SAW juga suka untuk berpuasa pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Maka kita juga boleh melaksanakan amalan puasa tersebut. Jadi, dibuka pintu-pintu syurga pada hari Isnin dan Khamis. Fayughfaru likulli 'abdin, dan diampunkan dosa hamba Allah Ta'ala yang tidak syirik kepada Allah. Tak syirik pada Allah Ta'ala dengan sesuatu. Kecuali bagi orang yang antara dia dan saudaranya saling bermusuhan. Kalau dia tak syirik, bagus dah. Dia dapat pengampunan. Ada satu lagi. Dia bermusuhan dengan saudaranya. Jadi ditangguhkan pengampunan. Selagi mana dia melakukan, kita kata, permusuhan di antara satu sama lain. Lalu dikatakan, tangguhkanlah. Dalam hadis sebut, dikatakan, tangguhkanlah dua orang ini sehingga mereka berdamai. Diulang 3 kali. Nabi ulang 3 kali. Tangguhkanlah dua orang ini sehingga mereka berdamai, dan tangguhkanlah dua orang ini sehingga mereka berdamai. Maknanya, tangguhkan apa? Tangguhkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah mereka berdamai. Jadi di situ menunjukkan bahawa mereka tidak dapat pengampunan daripada Allah selagi mana mereka itu bermusuhan. Begitu juga Allah Ta'ala tak akan mengampunkan dosa orang yang mempunyai sifat dengki. Dan Allah akan membiarkan mereka ini sehingga mereka meninggalkan sifat yang tercela itu. Kerana sifat dengki juga boleh boleh digolongkan dalam golongan orang yang bermusuhan. Kerana terdapat hadis yang melarang kita daripada sifat dengki. Antaranya hadis daripada Anas bin Malik bahawa Nabi SAW menyatakan, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Janganlah saling memarahi, janganlah saling mendengki, janganlah saling membelakangi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi maknanya di situ, maknanya ialah golongan yang bermusuhan itu, dengki-dengki juga termasuk dalam golongan yang akan dinafikan mendapat pengampunan daripada Allah. Jadi cepat-cepat untuk kita membuang sifat-sifat tercela itu. Di samping itu, orang yang membunuh diri juga tak akan dapat pengampunan daripada Allah kerana dosa membunuh diri termasuk dosa besar yang memerlukan seseorang itu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Membunuh seseorang, contohnya, sebagaimana hadis Nabi SAW menyatakan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah kamu daripada 7 perkara yang membinasakan. Antaranya apa? Qatlun nafsal lati haramallahu bil haq, membunuh jiwa manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan kebenaran. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, balik kita
perbincangan ulama tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, imam kita lah Imam Syafi'i, dia kata bahawa ada 5 malam yang doa padanya sangat mustajab, iaitu malam Jumaat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam awal Rajab, dan malam nisfu Sya'ban, sebagaimana yang dinukilkan dalam kitab Al-Um oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi antara malam-malam tersebut, seulang 5 malam. Yang pertama malam Jumaat, yang kedua malam Idul Adha, raya Korban, yang ketiga malam Idul Fitri, raya puasa, yang keempatnya malam awal Rajab, yang kelima malam nisfu Sya'ban. Baik. Ibnu Rajab radhiyallahu anhu mengatakan bahawa berkaitan malam nisfu Sya'ban, pada zaman dulu para tabi'in daripada penduduk Syam, penduduk Syam ni penduduk Syria, Jordan, Palestin, Lebanon, seperti Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir, dan beberapa para tabi'in, mereka sangat memuliakan malam tersebut, malam nisfu Sya'ban, dan mereka bersungguh-sungguh beribadah pada malam tersebut. Maknanya maka ulunlah buat ibadat pada malam nisfu Sya'ban. Adapun macam kita sebut tadi, solat raghaib, solat raghaib pada malam nisfu Sya'ban. Biasanya solat raghaib ni ada dan kita tak jauhi. Kalau kita buka ada. Solat raghaib ni dibuat pada awal malam bulan Rejab. Contohnya Jumaat awal bulan Rejab, 12 rakaat, dan dilakukan pada malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Itu antara perkara yang berkaitan dengan malam ataupun solat raghaib. Antaranya disandarkan kepada hadis. Katanya hadis, Nabi kata, ya Ali, wahai Ali, man shalla mi'ah raka'ah lailatan nisfi min Sya'ban, siapa yang solat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban, yaqra' fi kulli raka'atin bi Fatihatil kitab wa qul Allah 11 marrat, lalu dia baca setiap rakaat surah Fatihah dan surah Ikhlas banyak 11 kali, illa qadallahu lahu kulla hajah, melainkan pasti Allah akan memakbulkan setiap hajatnya. Hadis ni tuan-tuan memang masyhur, tapi hadis ni palsu, sebagaimana disebut oleh Imam Asy-Syaukani. Dan ramai lagi para ulama menyatakan hadis ini adalah hadis palsu, yang berkaitan dengan kelebihan malam nisfu Sya'ban, iaitu yang menyatakan kelebihan solat raghaib. Dan juga disebut oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, dia kata solat raghaib seperti solat yang biasa pada malam nisfu Sya'ban adalah bid'ah yang buruk dan dikeji. Hadis yang berkaitan dengan solat raghaib adalah hadis palsu, maka dibenci kepada pelakunya, sama ada dibuat secara bersendirian ataupun secara berjemaah. Al-Imam Nawawi rahimahullah, imam kita Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, dia kata solat yang dikenali dengan solat raghaib adalah solat yang dilakukan pada awal malam dalam bulan Rejab sebanyak 12 rakaat antara maghrib dan isyak, dan solat pada malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Kedua-dua solat ini adalah bid'ah yang mungkar lagi buruk, sebagaimana yang disebut dalam kitab Majmu'. Begitu juga Imam Ibn Jauzi, dia kata solat raghaib adalah palsu, direka di atas nama Nabi SAW dan pendustaan ke atas baginda Nabi SAW. Para ulama telah menyebut akan bid'ah dan keburukan kedua-dua solat ini dengan beberapa cara, antaranya adalah para sahabat, tabi'in dan generasi selepas daripada mereka, salafus soleh, tidak langsung menyebut tentang solat raghaib ini. Kalaulah ianya disyariatkan, maka sudah tentulah akan disebut oleh para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Tetapi rupanya solat itu muncul 400 tahun selepas daripada itu. Dan kata Asy-Syaukani, dia kata para hufaz telah bersepakat bahawa solat raghaib adalah palsu dan direka. Maka dengan sebab itu, amalan nisfu Sya'ban boleh kita laksanakan, tetapi tidak perlu kita lakukan amalan yang berasaskan kepada kepalsuan yang disandarkan kepada Nabi, iaitu salat raghaib, kerana ianya adalah palsu. Sebab itu, apakah amalan yang digalakkan pada malam nisfu Sya'ban? Islam tidak meletakkan sesuatu amalan khusus yang mungkin boleh dinisbahkan pada Nabi SAW sebagai sunnah untuk diamalkan pada malam nisfu Sya'ban. Tapi dalam masa yang sama, kita hendaklah mengambil peluang
dengan kelebihan yang ada pada malam nisfu Sya'ban, malam esok, dengan beramal sebanyak-banyaknya, sama ada dengan baca Quran, dengan solat sunat, dengan berzikir, dengan lain-lain lagi lah, apa-apa juga amalan saleh yang dilakukan. Walau bagaimanapun, kesemua amalan itu tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi SAW sebagai sunnah yang mesti dibuat dalam bentuk tuntutan, kerana ia semua bersifat umum. Maka dengan sebab itu, tidak ada amalan khusus yang sabit daripada Nabi SAW berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Sebaliknya, kita boleh melaksanakan apa-apa juga amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam tersebut. Jadi, boleh kita laksanakan. Jadi, itulah saya rasa sebagai satu perbahasan kita pada kali ini. Sekarang, saya buka kepada perbincangan dan juga persoalan. Jadi, sekarang itu dulu dari saya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kita buka kepada perbincangan dan juga persoalan. Bersilakan. Okey, baik. Dipersilakan untuk bertanya sembarang persoalan terus kepada Ustaz. Silakan. Apa-apa juga soalan saya? Apa-apa saja soalan? Assalamualaikum Ustaz. Ya, Okey, salam. silakan. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak tanya, mandi di bulan nisfu Sya'ban tu ada ke Ustaz? Terima kasih. Tidak ada yang dinamakan mandi nisfu Sya'ban. Juga tidak wajib. Nak mandi, mandilah. Tidak ada masalah nak mandi. Tetapi yang dinamakan sebagai mandi khusus nisfu Sya'ban, tidak ada. Dan tidak sunnah daripada Nabi SAW. Boleh mandi macam biasa aja. Okey, lain-lain soalan silakan. Ustaz, yang baca doa malam nisfu Sya'ban tu mustajab, itu sahih kan tak? Hadisnya. Baik, malam doa ianya merupakan doa yang mustajab. Kerana apa? Disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi doa itu tidak ada doa khusus. Tidak ada doa khusus. Apa-apa doa boleh dilakukan. Tidak ada, oh ni doa ni kita kata sunat baca malam nisfu Sya'ban ni. Oh ni doa ni. Tak ada. Itu semua adalah panduan saja untuk kita baca doa. Apa-apa doa yang kita nak baca dipersilakan. Tidak ada masalah. Tidaklah ada satu warid, maknanya doa khusus untuk kita baca pada malam nisfu Sya'ban. Namun begitu, itu antara malam yang mustajab doa. Sebab apa? Sebab memang Allah Subhanahu Wa Taala memandang khusus pada hamba-hambanya, maka sudah tentulah antara amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah ialah doa. Sebab doa silahul mukmin, doa senjata bagi orang beriman, wa doa mukhul ibadah, doa ni asas otak kepada ibadat, satu perkara yang asas. Maka dengan sebab itu, kata para ulama, seumpama Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan antara doa yang mustajab ialah doa malam nisfu Sya'ban. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Kiranya kita beramal pada malam nisfu Sya'ban tu, umpama kita macam memburu Lailatul Qadar lah, lebih kurang macam itu ke Ustaz? Sebab kita nak banyakkan kita amal dan berdoa. Macam itulah, macam Ustaz tadi kata, tidak ada yang khusus. Jadi kita buat macam biasa je lah. Umpama kita beribadat, kita bangun tahajud, solat-solat yang kita buat setiap malam, dengan doa-doa yang kita khusus semualah, yang kita nak khusus lah. Khusus misalnya kita nak ada solat hajat untuk anak kita berjaya, untuk anak kita beriman, beramal soleh, macam tu lah Ustaz ya. Ya, dia sebenarnya malam nisfu Sya'ban ni macam kita sebut sebagai malam yang istimewa. Kalau amalan kita malam-malam lain pun kita buat ibadat kan. Tetapi malam nisfu Sya'ban ni ibadat kita luar biasa daripada yang lain. Contohlah kita pun, contohnya kalaulah hari biasa kita makan nasi, hari Jumaat makan nasi berani. Contoh lain sikit hari Jumaat. Contoh. Begitu juga dalam konteks ibadat pada Allah Ta'ala ni, hari-hari lain juga kita beribadat pada Allah Ta'ala, kita melaksanakannya. Tetapi malam nisfu Sya'ban ni oleh kerana malam istimewa, ibadat kita agak luar biasa, lebih daripada hari-hari biasa. Itu maksudnya. Kita buat dengan lebih yang terbaik. Kita buat dengan lebih banyak. Jadi apa-apa juga amalan soleh yang boleh kita lakukan.
dengan solat sunatnya, dengan doanya, dengan baca Qurannya, dengan apa-apa juga amalan yang baik. Bersedekahnya malam tersebut juga merupakan amalan yang baik yang kita boleh laksanakan, yang kita boleh lakukan. InsyaAllah ianya semua akan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling pentingnya, insya-Allah sebagaimana hadis Nabi SAW, kita akan mendapat pengampunan daripada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam hadis yang kita sebut tadi, hadis yang hasan ataupun yang hampir sahih lah, hadis yang diterima sebagai satu hujjah, iaitu Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Wallahu a'lam. Yang lain? Ada soalan lain? Silakan. Ustaz, sebelum berdoa tu malam nisfu Syakban tu mesti puasa ke siangnya? Baik, esok puasa untuk nisfu Syakban, dia tidak ada juga pengkhususan sunat puasa nisfu Syakban, tak ada. Tetapi sunat berpuasa pada bulan Syakban sebagaimana yang kita telah jelaskan sebelum ini. Maknanya kita disunatkan untuk berpuasa pada bulan Syakban. Termasuklah nisfu Syakban. Tetapi ia menganggap bahawa seolahnya nisfu Syakban itu sunat berpuasa khusus. Contohnya, ada pahala fadilat tertentu. Itu tidak ada. Tidak ada warid pun. Tetapi nak berpuasa, macam saya sebut, kita ni 13, 14, 15. Jadi nisfu Syakban ni, dia termasuk dalam bulan, apa kita kata, hari putih. Hari putih itu memanglah dituntut ataupun disunatkan kepada kita untuk berpuasa. Jadi kita boleh melaksanakan puasa kerana apa? Kerana sunat hari putih dan sunat bulan Syakban. Bukan kerana semata-mata nisfu Syakban. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Silakan Kak Ji. Ya. Ustaz, macam dekat surau yang duk buat lepas maghrib tu baca Yasin 3 kali. Tapi kita duduk di rumah seorang-seorang buat juga baca 3 kali tu dengan niat masing-masing tu, boleh ke Ustaz? Macam saya sebut tadi bahawa untuk baca Yasin ni tidak ada masalah berapa kali kita nak buat, ikut kita larat lah. Kita larat, kita buat 3 kali pun tak apa, kita buat 5 kali pun tak apa, buat sekali pun tak apa. Maka ianya tidak menjadi satu masalah kepada kita untuk kita melaksanakannya. Yang penting kita buat dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah ianya diterima. Ya, terima kasih Ustaz. Okey, saya rasa kita kena berhenti dulu sebab saya ada mesyuarat ni. Saya ada mesyuarat pukul 9. Jadi saya rasa saya berhenti sekadar itu dulu untuk kali ini, insya-Allah. Nanti kita akan bertemu di lain waktu, insya-Allah. Jadi sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Al-Fadhil Ustaz Profesor Madya Dr. Muhammad Suki atas pencerahan dan perkongsian ilmu yang cukup jelas buat kita semua, dan ambillah peluang ini untuk membiasakan diri kita dengan mempelbagaikan amalan-amalan terutama ibadah puasa sunat supaya ianya tidak menjadi keberatan apabila tibanya bulan Ramadan yang akan tiba tak lama lagi. Dan semoga perkongsian ilmu ini sedikit sebanyak memberi manfaat dan kefahaman buat kita semua, dan terima kasih kepada para jemaah yang sudi duduk hingga ke akhir majlis ilmu ini, dan kita teruskan pada pukul 9 nanti, pukul 9:05 bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Nasim membicarakan tentang rukun iman yang kelima pada hari ini. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu program kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.